Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Okey, bertemu lagi kelas PDPR kita pada hari ini, Sains tingkatan 1, masih lagi dalam tajuk bab 4 pembiakan. Subtopiknya 4.4 persenyawaan dan juga kehamilan. Okey, persenyawaan dan juga kehamilan. Okey, kita hari ini kita nak belajar bagaimana seseorang individu ataupun anak itu terbentuk kejadiannya. Itu hari ini kita nak belajar itulah. Okey, so kita akan tengok apakah standard kandungan yang perlu kita kuasai pada hari ini ataupun kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama sekali adalah berkomunikasi. Okey, berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio. Okey. Itu yang pertama sekali. Yang kedua adalah mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Kita tengok bila bayi tu dia ada tali pusat dia sekali bila dia lahir tu, apakah fungsinya dalam perut tu nanti dalam uterus ibu dia. Memerihal perkembangan zygot kepada embrio dan seterusnya kepada kehamilan sehingga kelahiran. Okay, itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok. Sebelum ni kita dah belajar mengenai bilakah persenyawaan tu berlaku. Persenyawaan berlaku apabila percantuman di antara sperma dan juga ovum. Okey. So sekarang ni dekat mana tempatnya berlakunya ya. So dekat dalam dialog ni ada ditulis, ada kata apakah yang terjadi selepas persenyawaan antara sperma dan ovum berlaku. Bila dah bercantum tu apa yang akan terjadi ya. So pelajar terjawab, dia kata selepas persenyawaan seorang perempuan akan mengalami proses kehamilan. Okey, zygot mulai terbentuk dan membesar di dalam uterus sehingga kelahiran. Biasanya kalau saya suruh pelajar-pelajar hafal adalah ini. Okey, adalah Zephyr. Apa Zephyr tu? Okey, zygote, embrio, fetus dan juga anak. So dia adalah Zephyr lah. So mula-mula sekali apabila percantuman tu berlaku, persenyawaan tu berlaku, kita panggil proses itu adalah zygote ya. Okey. Kita akan tengok jika ovum hadir di tiub fallopian, persenyawaan mungkin akan berlaku. Nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub fallopian dan membentuk zygote. Ini pada permulaannya apabila kita melakukan hubungan persetubuhan. Jadi akan keluarlah sperma tersebut Kalau kita tengok pada gambar raja ni, sperma tersebut akan berenang-renang. Ovum tidak boleh berenang, ovum tidak boleh bergerak, dia digerakkan oleh dalam tiub fallopian tu, dia akan digerakkan. Lepas tu sperma yang akan pergi ke ovum tu, dia carilah tengok siapa yang bernasib baik lah pada gitu-gitu. Siapa yang bernasib baik berjaya bercantum dengan ovum tersebut, jadi lahirlah individu tersebut. Okey, kita tak tahu lagi siapa yang ni. Kalau dekat sini gambar rajah ni kita tengok siapa yang berjaya, inilah individu yang berjaya. Okey. Dia individu yang berjaya masuk dalam ovum. Apabila individu tersebut dah berjaya masuk ke dalam ovum ataupun sperma tersebut dah berjaya masuk ke dalam ovum orang lain ataupun sperma-sperma yang lain, tidak boleh lagi masuk. Okey, di sinilah tempat pertemuannya, kebiasaannya berlaku adalah di tiub fallopian. Ini adalah tempat di mana persenyawaan berlaku. Okey, ini adalah tempat di mana persenyawaan berlaku, iaitu di tiub fallopian. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, selepas persenyawaan dia kata zygote membahagi menjadi satu bola sel yang disebut embrio. Embrio akan menempel di dinding uterus. Lepas zygote, tadi saya cakap tadi Zephyr tadi, pelajar-pelajar pernah ingat.
Zephyr dia. Selepas zygote adalah embrio. Dah bercantum tu, dia akan jadi bola. Okey, dia macam bentuk bola. Dia akan pergi ke kawasan uterus. Dia akan pergi ke kawasan mana-mana uterus nanti. 3 kawasan uterus ni ya. Dia akan pergi di 3 kawasan uterus ni, dia akan tempel. Tempel ni dia masuk ke dalam. Dia akan tempel di situ. So dia akan membesar di uterus. Okey, zygote tersebut selepas zygote dia panggil embrio. Embrio tu akan membesar di dalam uterus. Okey. Okey, itu adalah kejadiannya. Yang pertama tadi dia kata sperma akan berenang memasuki faraj ketika persetubuhan. Dia akan berenang lah, masuklah. Okey, selepas sperma tu dia lepaskan, masuk ke dalam lah. Okey. So, embrio yang telah menempel pada dinding uterus tu, dia kata berkembang menjadi fetus. Ni. Sudah hanya dia akan jadi fetus ini. Ingat Zephyr tadi ya. Sekarang dekat sini. Yang menyerupai bayi. Manusia, bayi. Proses ini dinamakan sebagai kehamilan. Nak bentuk jadi bayi tu kita panggil dia kehamilan. Selepas 38 minggu, lebih kurang 38 minggu lah, fetus akan dilahirkan melalui faraj. So, apabila lahir, kita panggil dia anak. Ini last sekali, Zephyr tu. So, anak lah. Okay. Raja 4 menunjukkan perkembangan zygote kepada embrio hingga kelahiran. Okey, kita akan tengok. Kita tengok yang pertama. So, minggu pertama, beginilah bentuknya pada minggu yang pertama lah. Okay, minggu pertama sehingga minggu keempat. So, tangan dan kaki mula terbentuk. Okay, embrio mempunyai ekor yang kecil. Okay, ekor ni lah ya. Okay, anggap dia itu sebagai ekor lah ya. Pada minggu ke-7 dan minggu ke-9, hidung, telinga dan jari. Hidung, telinga dan jari akan kelihatan. Sini tengok kan. Beza dia tadi. Sini jari dah kelihatan. Telinga, lepas tu hidung lah dalam ni lah. Dia akan kelihatan. So, tu minggu ke-7 hingga ke-9, minggu 9 hingga ke-10, minggu ke-10 hingga minggu ke-19, embrio akan kelihatan seperti bayi. Dah jadi nak jadi rupa bayi dah. Bila dah jadi rupa bayi, barulah kita panggil dia fetus. Okey. Barulah kita panggil dia fetus. Dah rupa bayi dah. Yang kita sebut sebagai proses kehamilan tadi. Okey. Seterusnya, apabila minggu ke-20, mulalah fetus tadi akan kelihatan seperti bayi. Okay, minggu ke-38 hingga 40 tu dia akan lahirlah. Kepala dia akan turun ke bawah. Bila kepala tu dah nak turun ke bawah, itu bermaksud sudah hampir dengan kelahiran. Okey. Minggu ke-38 hingga minggu ke-40 ni dah perlu berjaga-jaga lah bagi seorang isteri dan juga suami tu dah perlu berjaga-jaga. Maksudnya dah kena standby bahawa kita akan tahu bayi tersebut akan lahir pada bila-bila masa pada minggu ini ya. Fetus terbentuk dengan lengkap. Badan fetus berputar sehingga kepalanya menuju ke arah cervix. Cervix ni adalah pangkal rahim, permulaan pada uterus tu. Dinding berotot uterus mengecut dengan kuat, amnion pecah dan bendalai amnion dibebaskan. Amnion ni kalau ikutkan kita bahasa-bahasa kampungnya, kita panggil dia air ketumban. Kalau air ketumban tu dah pecah, maksudnya tanda-tanda awal kelahiran akan berlaku lah. Fetus ditolak keluar dari uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan. Dan proses kehamilannya ataupun kelahirannya bukanlah satu proses yang mudah seperti membaca saja. Sakitnya lagi dengan proses yang lama lagi di hospital lagi juga duduk atas katil tu belum lagi nak lahir lagi. Dah 2-3 jam terbaring barulah lahirlah seorang anak. Okay. Kepentingan fungsi plasenta dan juga tali pusat. Macam mana bayi ni dapat makanan? Takkan dia makan. Takkan dia makan guna mulut. Siapa pula nak suap? Dia tak pandai lagi. Okey. Jadi, macam mana dia nak dapatkan makanan tersebut? Okey. Itu dia kena kepentingan fungsi plasenta dan juga tali pusat. Okey.
Kita akan tengok embrio akan membesar dan berkembang di dalam satu pundi yang dikelilingi oleh membran yang dikenali sebagai amnion. Amnion ini mengandungi bendalir untuk melindungi fetus. Okey. Bagaimanakah fetus memperolehi nutrien dan juga oksigen ketika berada di dalam uterus? Bagaimana pula fetus menyingkirkan bahan buangannya? Betul. Macam mana nak? Kata kencing ke, terberak ke, macam mana Okey. Kita akan tengok. Okey. Bendalir amnion ni kita panggil dia air ketumban lah. Okey. Amnion ni kita panggil dia uri biasanya. Tu bahasa-bahasa kampung tu lah Okey, kita tengok placenta. Yang pertama sekali kita tengok placenta. Placenta adalah di kawasan sini. Okey, di kawasan sini. Ini adalah kawasan placenta di sekeliling situ. Placenta ini adalah terbentuk daripada tisu ibu dan tisu embrio. Masa dia nak besar berkembang tu dia dah terbentuk itu. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan juga bahan kumuh antara darah ibu dan darah fetus. Dekat kawasan inilah berlakunya pertukaran darah, makanan, nutrien, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dan juga darah fetus. Okey, itu di placenta. Okey, kita tengok. Tali pusat. Tiub yang menghubungkan fetus dengan placenta. Dia ada hubungan dia pergi ke placenta tu antara body ataupun anak tersebut, fetus tersebut bercantum dengan tali pusat. Okey, terdapat satu salur darah di dalam tiub untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Okey, ini adalah fungsi bagi tali pusat. Lepas tu dinding uterus tempatnya berlaku yang tadi, yang penempelan berlaku tu dinding uterus terdiri daripada dinding berotot, tempat embrio menempel dan juga berkembang. Okey. Seterusnya. Jadi amnion sebagai uri tadi sekali keluarlah kalau ni. Embrion yang mempunyai pundi dan mengandungi bendalir, amnion, fetus tu anak tu yang dalam kandungan tu, tapi kita tak panggil anak lagi sebab dia belum lahir. Bila lahir baru kita panggil dia anak. Okey. Embrio membesar jadi fetus, bendalir amnion. Biasanya bendalir amnion ni panggil itulah tadi air ketumban tu lagi. Air ketumban lah biasa kita panggil itulah. Bertindak sebagai cushion untuk menyerat gegaran dan mencegah fetus daripada kecederaan. Air tu ataupun bendalir tu sebenarnya apabila baby tu bergerak-gerak, dia berlaku hentakan-hentakan tu. Apabila mak pun bergerak apa semua tu, dia berlakunya hentakan, nak berpusing apa semua. Kalau tak ada bendalir ni, dia boleh mencederakan bayi tersebut lah. Okey. Okey, untuk itu saja sains pada hari ini kita akan jumpa di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.